Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari Isnin, 1 hari bulan 2, 2021. Okey, 4 buku hari akan belajar dengan cikgu mata pelajaran sains dan kita akan belajar kemahiran saintifik bahagian yang kedua lah. Okey, macam minggu lepas cikgu dah ajar sikit pengenalan tentang kemahiran saintifik. Tetapi hari ni kita akan pergi kepada 3 subunit yang awak perlu belajar. Okey, kita tengok subunit yang pertama sebentar. Okey, subunit yang pertama adalah menggunakan perhubungan ruang dan waktu. Okey, menggunakan perhubungan ruang dan waktu. Okey, apa itu menggunakan perhubungan ruang dan waktu? Okey, menggunakan perhubungan ruang dan masa ialah kemahiran memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena yang berlaku berdasarkan parameter. Okey. Parameter. Ini parameter. Nampak tak? Parameter. Okey, apa itu parameter? Parameter ni adalah benda yang boleh diukur dengan nombor. Okey, sebagai contohnya yang cikgu dah tunjuk kat bawah tu, lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat mengikut masa. Benda yang kita boleh ukur, parameter ni. Okey, kita tengok gambar. Okey, kita tengok gambar. Okey, kita tengok gambar yang kat atas ni. Okey, ada gambar aiskrim, betul? Daripada aiskrim tu elok, dia menjadi cair. Okey, semakin lama masa, semakin cair aiskrim tu. Okey, kita tengok nombor 2. Contoh, selepas 20 minit, aiskrim sudah berubah bentuk. Saiznya juga jadi makin kecil. Okey, perubahan bentuk dan saiz aiskrim dinamakan perubahan parameter. Maksudnya awak boleh tengok saiz dia dengan bentuk dia dah berubah. Kita boleh ukur dia. Itu adalah parameter. Okey, nombor 3. Apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya semakin kecil. Okey, ini pun sama, parameter. Kita ukur dia, tengok bentuk dia dengan saiz dia yang makin kecil. Bila masa bertambah, aiskrim tu bentuk dia menjadi semakin kecil dan tidak sekata. Okey, jadi perhubungan ruang dan masa dalam situasi di atas, situasi aiskrim tu yang awak tengok dalam gambar tu, adalah apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya menjadi kecil. Dengan berlalunya masa, bentuk aiskrim tersebut dah berubah. Itu adalah perhubungan ruang dan waktu. Okey, kita tengok kepada yang kedua. Okey, yang kedua ini adalah mentafsir data. Okey, awak tengok mentafsir data 1.3. Okey, mentafsir data adalah kemahiran memberikan penerangan ataupun awak dalam orang putihnya dia kata explain. Yang rasional ni maksud dia logik tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang awak kumpulkan. Okey, ini bila kita buat uji kaji lah. Kita akan kumpulkan data, kita akan kumpulkan pola. Okey, nombor 2, penerangan yang diberikan daripada bacaan sesuatu jadual, carta pie, carta palang atau carta pengelasan ialah contoh mentafsir data. Okey, kita tengok Kita tengok yang pertama, yang ini. Okey, yang ini adalah jadual. Jadual boleh digunakan untuk mentafsir data. Maksud dia awak akan tahu. Contoh jadual kelas awak akan tahu BM ada berapa masa, BI ada berapa masa. Itu adalah kegunaan jadual. Awak boleh tafsir data daripada jadual kelas awak. Okey. Yang ini adalah carta pie. Setiap bahagian tu dia ada nilai dia yang awak boleh tafsir. Awak boleh keluarkan nombor. Okey, yang ketiga adalah carta palang. Okey, ini adalah carta palang. Tengok elok-elok carta palang. Jangan tertukar sebab ramai yang tak kenal lagi carta palang. Okey, yang bulat ni carta pie, yang panjang-panjang tu carta palang. Okey. Seterusnya yang bawah ni carta pengelasan. Yang ini awak boleh tengok dalam buku teks awak pun ada dekat bahagian belakang tu. Ada pengelasan. Maksud dia kita kelaskan haiwan-haiwan. Okey, dalam tu sebenarnya gambar haiwan. Haiwan tu mengikut ada tulang belakang dan tak ada tulang belakang. Okey, kita kelaskan dia. Itu adalah carta juga. Okey, yang seterusnya adalah ini.
Ini adalah graf. Graf awak boleh gunakan untuk keluarkan data. Sebab graf memang akan menggunakan nombor lah. Okey. Yang seterusnya adalah gambar rajah. Gambar rajah pun sama. Kita gunakan gambar rajah. Okey, gambar rajah untuk mentafsir data. Apa yang ada dalam gambar tu kita keluarkan, kita jadikan tafsiran. Kita bagi tahu balik apa yang berlaku. Kita bagi penerangan yang rasional ataupun penerangan yang logik berdasarkan uji kaji yang kita buat. Okey, itu adalah mentafsir data. Okey, faham? Okey, yang seterusnya adalah definisi secara operasi. Okey, yang ini cikgu akan bagi tahu secara lebih panjang lagi lah. Okey, sebab yang ni susah sikit nak faham. Okey, definisi. Kita pergi tengok dulu perkataan definisi. Okey, kita tengok definisi. Yang ini, definisi. Okey, definisi ni bermaksud istilah ataupun maksud sesuatu benda yang kita buat. Okey, sesuatu benda yang kita buat ni contohnya uji kaji yang kita buat lah. Okey, apa uji kaji yang kita buat, kita bagi maksud dia secara operasi. Secara operasi ni sebenarnya adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang bergerak balas ataupun apa yang diperhatikan. Okey. Secara lisan dia, definisi secara operasi ini ialah kemahiran memberikan definisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan apa yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Bila awak buat uji kaji, okey, bila kita buat uji kaji, kita akan memberitahu sesuatu tu secara definisi secara operasi. Okey, kita kena menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Macam tu. Okey, sebagai contoh, kita tengok contoh yang A, 2A. Okey, definisi secara operasi, keupayaan bahan menyerap air ialah isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Definisi secara operasi, bahan menyerap air paling tinggi ialah isi padu air yang tinggal paling sikit di dalam bikar. Okey, yang kedua, B. Definisi secara operasi, pertumbuhan pokok kacang hijau ialah bilangan daun dan ketinggian pokok kacang hijau selepas seminggu. Okey. Pertumbuhan kacang hijau ni yang kita nak tengok, betul? Dan bilangan daun dan ketinggian pokok kacang hijau selepas seminggu. Selepas seminggu itu adalah pemboleh ubah bergerak balas ataupun apa yang diperhatikan. Okey, itu adalah definisi secara operasi. Okey. Untuk hari ini kita akan belajar 3 benda ni sahaja. Yang pertama tadi kita dah belajar tentang perhubungan ruang dan masa. Yang kedua, mentafsir data. Yang ketiga, definisi secara operasi. Okey. Yang definisi secara operasi ni bila kita berkelas bersemuka nanti, bila kita buat uji kaji, cikgu akan terangkan dengan lebih mendalam supaya akan lebih faham. Okey, boleh kelas? Okey, untuk hari ni cikgu nak awak salin nota daripada perhubungan ruang dan masa, ruang dan waktu tadi, 1.2 sampai 1.3 ni. Okey, salin dalam buku nota sains, buku nombor 8 yang coklat besar tu. Salin dan cikgu akan hantar dalam bentuk PDF untuk awak tengok. Okey, boleh? Okey, itu saja untuk kelas pada hari ini. Terima kasih kelas. Kita akan jumpa lagi untuk mata pelajaran sains pada minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih.